Maafkan saya. Daripada gejala rasisme. Okay? Begitu pantas berita-berita dan mesej-mesej yang memainkan api perkauman dan agama disebarkan dengan begitu meluas di medsos. Di sini menuduh di sana rasis, di sana menuduh di sini ekstremis. Ini dapat dilihat apabila sesetengah pihak berada pada kedudukan yang agak goyah dan tersepit. Fenomena ini mengakibatkan kemerosatan, pengaspirasian kewujudan bangsa Malaysia. Di dalam surah Ar-Rum, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan kebijaksanaannya ialah kejadian langit dan bumi dan perbezaan bahasa kamu dan warna kulit kamu. Sesungguhnya demikian, itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang berpengetahuan. Kepelbagaian jati diri dan bahasa disebut secara khusus dalam surah Ar-Rum sebagai tanda kebesaran Tuhan yang tentunya meliputi kebijaksanaannya. Orang awam mungkin tidak dapat menangkap hikmat tersirat di sebalik kepelbagaian ciptaan Tuhan. Kerana itu, ayat tersebut berhujung dengan penyataan bahawa kepelbagaian adalah tanda yang dapat difahami oleh mereka yang berilmu, iaitu al-alimin. Oleh yang demikian, segala maklumat yang diperolehi dari medsos harus ditabayun terlebih dahulu dengan merujuk kepada yang pakar. Ya, kita ada Dr. Nur Syahada, kita ada Dr. Munirah, kita ada saudara Amirullah, ya, kita ada saudara Tiong, kita juga ada saudara Fazrul Saleh, ya. So kenapa kita perlu merujuk kepada yang pakar? Kerana kita mempunyai masalah maklumat di medsos kita, media sosial kita, yang pelbagai. Ada yang salah dan juga ada yang benar. Inilah yang dinamakan perpecahan dalam kesepaduan maklumat. Jadi kita mendambarkan sebenarnya, ya, kita sebagai rakyat Malaysia, kita mendambarkan kesepaduan maklumat yang jelas dan tepat bagi misi pembinaan bangsa Malaysia. Teman-teman, Islam menerima orang lain, tidak hanya dengan mengiktiraf jati diri biologisnya, suku, kaum dan bangsanya, tetapi juga jati diri agama dan budayanya, bahasa dan uruf. Prinsip kebebasan beragama, la ikraha fid din, melahirkan fenomena kepelbagaian seharusnya dimaknai secara praktis dengan budaya saling menghormati dan toleransi dalam agama. Inilah keunikan kepelbagaian yang ada di Malaysia. Teman-teman, oleh yang demikian, kesatuan dalam kerangka kepelbagaian itu amat penting dan kepelbagaian ini adalah anugerah dari Tuhan untuk kita sama-sama saling mengenali antara satu sama lain, bertepatan dengan Al-Quran. Surah Al-Hujurat ayat 13. Okay, maknanya, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya, semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih bertakwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Kata li ta'arafu yang membawa maksud untuk saling mengenal.
Ini boleh membawa kepada semangat untuk saling mengakui, saling menghormati, saling memanfaatkan, saling membantu. Semangat ini jelas dapat dilihat dalam masyarakat kita. Sebagai contoh, apabila berlaku banjir di Kemaman, Terengganu, pelbagai kaum membantu dalam memberi sumbangan dan tenaga dalam gerak kerja ini. Kita boleh namakan ini sebagai semangat kesalingan. Dan aktualisasi semangat kesalingan inilah yang melahirkan sebuah ketamadunan gemilang yang bercirikan kesatuan, unity, dan kepelbagaian, diversity. Kesepaduan inilah yang diharapkan dalam pembinaan bangsa Malaysia. Ya, ada yang mengatakan perpaduan itu adalah satu proses yang panjang. Ya, betul, saya setuju. Saya bersetuju. Tapi proses kesepaduan dalam membina perpaduan ini harus berjalan kerana masyarakat di situ sentiasa move on, sentiasa bergerak ke hadapan. Jadi kesepaduan ini harus juga berjalan. Proses-proses kesepaduan ini harus juga berjalan. Sebagai contoh, ya, program PLKN. Program PLKN bagi saya adalah salah seorang peserta pada 2012 kalau tak salah. 2004. Okey. Program latihan berkhidmat negara ini, PLKN, yang mengumpulkan peserta lepasan SPM dari pelbagai kaum bersama-sama membina semangat cintakan negara. Okey. Di samping melahirkan model insan yang lebih berdisiplin. Inilah etos bangsa yang dapat melahirkan semangat kekitaan bersama untuk mempertahankan negara dan membina semangat perkongsian masa depan yang mahukan negara Malaysia yang telus, makmur dan sejahtera. Ini akan mencapai matlamat akhir iaitu detik perpaduan dalam bidang sosial. Sebelum saya mengundurkan diri bagi sesi kali ini, satu fakta menarik adalah di negeri Terengganu, ramai warga negara Malaysia yang bukan Melayu di Terengganu sudah terasimilasi dengan masyarakat Melayu Terengganu. Sebagai contoh, mereka menjalani kehidupan cara orang Melayu. Pakaikan plekat, bercakap menggunakan logat Terengganu, makan budu, makan nasi dagang dan sebagainya. Malah ada teman saya yang bernama Mr. Toh yang mempunyai ibu yang mampu membuat nasi dagang dan kuih muih masyarakat Terengganu. Oleh itu, terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada adinda saya. Terima kasih diucapkan kepada Encik Abdul Majid bin Ahmad selaku yang di-Pertua ABIM Negeri Terengganu, yang saya rasa ucapan beliau begitu semangat untuk membuka panel kita yang pertama ni lah. Alhamdulillah. Jadi seterusnya majlis dilanjutkan lagi dengan pembentangan sesi kedua oleh yang berbahagia Encik Amirullah bin Osman yang merupakan Presiden Majlis Belia Negeri Terengganu. Beliau akan memberikan pandangan berhubung peranan warga dan gerakan belia dalam inisiatif perpaduan di negeri Terengganu. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Hafiz bin Abdul Malik sebagai moderator kita pada malam ini. Yang saya hormati dan saya kagumi yang di-Pertua ABIM Negeri Terengganu Abdul Majid Ahmad bin Muhammad, Saudara Tan Chiu Tion, Presiden YMM, Dr. Nur Syahada binti Muhammad, Pensyah Yuniza, Dr. Mullah Ibrahim, Koordinator Projek Wawasan Rakyat, Encik Fazli Saleh, SUI ABIM, dan semua tuan-tuan dan beliwanis yang bersama kita ini. Terima kasih saya ucapkan kerana telah menjemput Majlis Belia Negeri Terengganu untuk sama-sama ada dalam program yang saya rasa sangat baik pada ini. Alhamdulillah, saya menyampaikan salam pada seluruh
warga Majlis Belia Negeri Terengganu kepada Abim dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bulat air kerana beruntung, bulat manusia kerana muafakat. Memang kita tidak boleh lari dengan perpaduan di antara kita. Inilah tajuk yang diberikan kepada saya, iaitu warga dan gerakan belia dan inisiatif perpaduan dalam konteks Negeri Terengganu. Dan saya mengambil skop yang saya kira kanlah dengan saya, iaitu dalam kategori belia di Negeri Terengganu. Majlis Belia Negeri Terengganu ada 18 badan gabungan dan ada Melayu cuma salah satu adalah daripada China, YMM. Dan Saudara Tiong selaku Presiden YMM ada bersama kita pada malam ini. Sebelum Saudara Tiong, YMM telah dipegang oleh Christian Low, Bos Zee, dan sebelum Low dipegang oleh Saudara Chiu. Saudara Chiu ini seorang pemimpin yang sangat, saya rasa sangat hebat, telah memegang YMM di tingkat kebangsaan, pernah pegang kebangsaan dekat Malaysia. Okey, jadi kita di Majlis Belia Negeri Terengganu kita tidak adalah badan-badan gabungan yang daripada yang mewakili kaum India dan juga kaum-kaum yang lain lah. Tapi saya juga merupakan Dewan Tertinggi di Majlis Belia Malaysia. Di Majlis Belia Malaysia kita ada banyak badan-badan gabungan yang berlainan kaum. Contohnya HYO, iaitu sahabat saya Mr. Arun Kumar, KBBT Mr. Gobin, MIYC Mr. Danesh, YMM Jat Nyufe di peringkat kebangsaan, Belia Buddhis Mr. Chu Chi Wai, Belia Methodist Mr. Ong Jengkah, dan Zalian Mr. Jetan. Ini adalah badan-badan gabungan di peringkat kebangsaan yang mewakili kaum-kaum yang lain lah, kaum-kaum India dan juga kaum-kaum tapi ini majoritinya adalah kaum Melayu, satu sahaja YM yang berbangsa ataupun kaum daripada kaum Cina lah. Jadi memang untuk perpaduan di Terengganu ataupun di mana-mana sahaja, perpaduan penting untuk kita laksanakan. Itulah kami laksanakan di peringkat dan juga badan-badan di peringkat yang dihadiri oleh semua kaum yang ada di termasuk dan juga termasuk India. Dan juga kami memang menitik beratkan kepada amalan hidup yang harmoni dalam seperti mana dikatakan oleh Wadib Alim sebentar tadi di Negeri Terengganu dan juga di Kelantan. Memang perpaduan dia sangat unik lah, unik. Bahasa Cina walaupun bahasa India, dia fasih bercakap logat Terengganu dan juga logat Kelantan. Berbeza dengan negeri-negeri yang lain, terutamanya di Pantai Barat lah. Kita di peringkat Majlis Belia Negeri Terengganu memang dalam kepimpinan, walaupun hanya satu sahaja badan gabungan kita yang berbangsa Cina, kita telah meletakkan wakil daripada ini sebagai naib Presiden 4 Majlis Belia Negeri Terengganu. Kita tidak meminggirkan golongan-golongan ini. Kita memang mengambil beratlah tentang perpaduan dan juga bersama dalam apa jua yang kita lakukan dari segi berpersatuan dan juga program yang akan kita lakukan bersama. Selain daripada itu, pentingnya bersatu padu dan juga berbilang bangsa amat penting kepada kita untuk menjadikan negeri dan juga negara kita politik yang stabil. Apabila politik
ia dapat memajukan ekonomi negara kita. Juga jika adanya perpaduan semua rakyat dalam semua bangsa akan menyebabkan ekonomi di negara kita. Penting kepada kita bersama-sama walaupun dalam berbilang-bilang kaum kita perlu baik kepada kita. Di Majlis Belia Negeri Terengganu kita menitikkan berat soal ini. Dalam budayaan ataupun dalam kerajaan kita seluruh jawatankuasa memang memberikan satu komitmen atau persahabatan, nilai persahabatan yang tinggi. Sebagai contoh, apabila perayaan Hari Raya Aidilfitri, kita boleh lihat saudara Tiong berbaju Melayu, saudara Tiong bersongkok, saudara Lo berbaju Melayu dan bersongkok dan mengucapkan selamat Hari Raya kepada kita. Begitu juga jika ada perayaan Tahun Baru Cina, saudara Lo dan saudara Tiong sentiasa memberikan kepada kita buah limau kepada setiap jawatankuasa, dan kita pun berikan Tahun Baru Cina bersama dengan masyarakat diorang YMM. Ini bukan satu hal yang penting. Sudah tentu perkara-perkara ini memberikan satu rasa sahabatan yang tinggi di antara kita, di antara kaum badan gabung Majlis Belia Negeri Terengganu. Amalan Bersatu Padu ini juga menghibah yang tinggi kepada yang kami lakukan. Membersihkan pantai misalnya, ataupun program-program bentuk seminar dan juga kamp-kamp yang kami jalankan. Golongan-golongan ini memang tidak akan tertinggal untuk bersama-sama kita untuk berada dalam sebagai peserta juga panjur kepada program-program yang kami lakukan. Ini merupakan perkara asas yang kita tetapkan pada golongan belia supaya amalan perpaduan ini perlu kita serap untuk kita, biar kita tambahkan kita supaya kita dapat memupuk nilai-nilai perpaduan ini lebih jauh lagi. Perpaduan ini sangat di peringkat negeri maupun di peringkat negara. Saya rasa memang perlunya aktiviti-aktiviti yang membabitkan semua kaum ini diperluaskan lagi. Bukan hanya dapat hanya majoriti daripada satu-satu bangsa ataupun satu-satu kaum saja. Di negeri Terengganu memang kita akui, memang majoritinya adalah berbangsa Melayu. Berbanding di pantai barat di sebelah sana, memang di sana ramainya kaum-kaum yang lain, kaum Cina dan juga kaum India. Namun itu bukanlah satu alasan untuk kita meminggirkan bangsa ataupun kaum Cina dan juga kaum India. Kita perlukan mereka. Kita perlukan mereka dalam masyarakat kita. Jadi warga belia, gerakan belia, perpaduan belia dan juga masyarakat-masyarakat dalam kepimpinan kami, kepimpinan Majlis Belia dan juga badan-badan gabungan kami sentiasa memberikan satu orang kata semangat perpaduan yang tinggi dan juga semangat muhibah di antara kami. Jadi apa jua yang kami lakukan, apa jua yang ingin dilakukan oleh YMM sekalipun, dia akan pergi ataupun menerima nasihat daripada kami Majlis Belia Negeri Terengganu yang juga merupakan badan tertinggi ataupun ayahlah kepada badan-badan gabungan dan juga pertubuhan-pertubuhan belia di peringkat Negeri Terengganu. Dan selain daripada itu, kita harus aku media merupakan satu medan yang terpenting kepada kita. Kerana media inilah kita dapat memupuk perpaduan dan juga kerana media inilah kita dapat memberikan satu gambaran yang tidak sihat
untuk memecahkan perpaduan di antara kita. Jadi peranan kita golongan belia, sebab saya cukup yakin golongan belia merupakan golongan yang cukup ramai ataupun majoriti yang memain memain yang berada dalam golongan pemain-pemain media di Malaysia dan juga di peringkat negeri-negeri. Jadi harus kita memberikan satu maklumat dan juga info yang tepat kepada mereka, kepada anak buah kita, supaya tidak berlaku sebaran-sebaran yang saya rasa tidak sahih yang boleh memudaratkan perpaduan. Jadi pada hari ini tajuk yang diberikan ataupun tajuk yang dijalankan program pada malam ini oleh ABIM Negeri Terengganu sangat baik, sangat sesuai untuk kita bangkitkan atau sekejap terputus ke? Okey, jadi mungkin ada masalah Encik Amirul Osman, Encik Amirullah mungkin ada masalah internet. Jadi mungkin kita akan teruskan Jadi sekejap saya Okey boleh? Oh, okey terus. Lain Ini biasa okey. Oh, okey. Tak apa. Jadi saya ingin kongsikan 1-2 program yang lakukan bersama demi untuk menyatu padu dan juga untuk perpaduan kami. 2 tahun yang lepas kami Majlis Belia Negeri Terengganu turun ke kampung ini untuk mengakihkan himbau kepada seluruh masyarakat Cina di sana. Jadi kami melihat hubungan-hubungan ini perlu dicipta dan perlu disemai supaya anak-anak muda kita dapat bersama-sama dalam apa jua yang kita lakukan dengan mereka lah. Jadi saya mengharapkan kupasan daripada yang berbahagia Dr. Munirah dan juga Dr. Nur Syahada nanti akan mampu memberikan satu momentum yang tinggi dan juga memberikan semangat kepada warga belia di luar sana. Dan perkongsian daripada Saudara Tion yang merupakan Presiden ABIM Negeri Terengganu boleh memberikan kepada kita satu nasihat ataupun memberikan satu perkongsian kepada kita supaya lebih memberikan semangat jalinan muhibah di antara kita warga belia di negeri Terengganu. Selain daripada perpaduan di antara kaum, kita di peringkat Majlis Belia Terengganu kita perlu jalinkan juga perpaduan dengan NGO yang lain. Ini merupakan satu bentuk perpaduan yang perlu kita lakukan. Badan-badan gabungan Majlis Belia Terengganu sangatlah banyak dan kita perlu jalinkan hubungan di antara kita dan program-program bersama yang akan kita lakukan. NGO daripada kebudayaan, NGO daripada kewartawanan, NGO daripada sukan perlu tetapkan hubungan perpaduan ini supaya kita mampu mengadakan program yang menyentuh ke sanubari rakyat-rakyat ataupun akar umbi di peringkat bawah. Saya rasa dengan adanya program-program dilakukan di antara warga-warga belia dan juga badan-badan gabungan belia, saya cukup yakin dan percaya
hubungan-hubungan belia dan juga badan-badan gabungan yang lain akan terus meningkat dan boleh meningkatkan hubungan di antara bangsa dan juga di antara kaum di negeri Terengganu. Saya kira itu sahaja daripada saya. Sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada ABIM Negeri Terengganu kerana telah menjemput saya wakil daripada Majlis Belia Terengganu untuk bersama-sama pada malam ini, dan saya ucapkan syabas dan tahniah kepada ABIM kerana telah berjaya menganjurkan program dengan tajuk yang saya rasa sangat baik pada malam ini. Jadi itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Encik Amirullah bin Osman selaku Presiden Majlis Belia Negeri Terengganu, yang saya rasa ucapan beliau penuh dengan input, penuh dengan ilmu yang insyaAllah bermanfaat buat kita semua. Jadi seterusnya majlis dilanjutkan lagi dengan pembentangan sesi yang ketiga oleh yang berbahagia Dr. Nur Syuhada binti Muhammad selaku pensyarah di Universiti Sultan Zainal Abidin. Beliau akan memberikan pandangan berhubung perpaduan negara dan optimisme pembinaan bangsa Malaysia. Dengan ini majlis mempersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Clear kan? Boleh dengar? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada saudara pengurusi majlis, kepada ahli-ahli panel yang lain, iaitu YDPA ABIM Terengganu, saudara Abdul Majid Ahmad bin Muhammad, Encik Amirullah Osman sebagai Presiden Majlis Belia Negeri Terengganu, kepada Encik Tan Chiu Tiong merupakan Presiden kepada YMM Terengganu, kepada sahabat saya juga lah Dr. Siti Nur Munirah Ibrahim, Koordinator POWR, dan seterusnya kepada Encik Fazri Saleh selaku Setiausaha Agung ABIM. Okey, untuk sesi ni saya lebih kepada perkongsian lah. Okey, jadi setialah bersama saya sebab perkongsian ini melibatkan kita kata konseptual ataupun teoretikal lah berkenaan dengan perpaduan negara dan juga optimis pembinaan bangsa Malaysia. Saya lebih suka menyebut perkongsian untuk tajuk ini. Saya cuba mengupasnya dari 3 sudut. Iaitu yang pertama, saya cuba memberi definisi berkenaan dengan apa itu perpaduan, apa itu kesepaduan sosial dan apa itu penyatu paduan. Untuk memahami definisi ini, maka kita perlu melihat kepada timeline sejarah ataupun garis masa sejarah. Kerana apa? Kerana untuk mengetahui apa proses yang sudah kita lalui melalui pemilihan sejarah kita. Dan seterusnya yang terakhir, saya cuba berkongsi berkenaan pembinaan bangsa Malaysia, di mana saya melihat dari sudut satu kajian yang dijalankan oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Suhabi Ishak daripada Institut Kajian Etnik berkenaan dengan defisit sosial. Barulah kita kupas adakah pembinaan bangsa Malaysia ini perlu diteruskan ataupun sudah ada definisi pembinaan bangsa di Malaysia ini. Berkenaan dengan perpaduan, kita boleh lihat definisinya, ramai sarjana-sarjana dari sudut kita kata mendefinisikan perpaduan ini adalah matlamat akhir bagi sesebuah negara yang berbilang etnik, yang multi-etnik, multiculturalism. Inilah matlamat kita yang terakhir, iaitu untuk mewujudkan perpaduan, iaitu negara sejahtera, negara aman seperti kata YDP kita. Seterusnya, apa itu kesepaduan sosial? Kesepaduan sosial merupakan elemen sosial di mana kita mewujudkan elemen sosial ini, mewujudkan keadaan yang aman, stabil, makmur, sejahtera. Maka kesepaduan sosial ini di kalangan masyarakat berbilang etnik ataupun multi etnik ini perlu wujud bagi mendapatkan kesepakatan sosial yang kuat. Dan seterusnya penyatu paduan. Penyatu paduan ialah usaha yang berterusan pada peringkat setiap lapisan di dalam lapisan masyarakat, mana
usaha ini berlaku sejak sebelum merdeka lagi, okey, dan diteruskan sehingga kinilah. Okey, jadi usaha ini sebenarnya tidak boleh dihentikan kerana sifat kepelbagaian itu boleh mengundang konflik dalam sesebuah negara yang akhirnya kita kata matlamat akhir perpaduan itu tidak akan tercapai kalau kita tidak pandai menguruskan konflik-konflik yang lahir daripada masyarakat kita ataupun tadbir urus negara kita. Untuk itu kita perlu faham juga apa itu bangsa sebenarnya. Bangsa di sini bermaksud sekumpulan orang yang terikat secara kolektif, secara bersama yang bersandarkan kepada perkongsian etnik, perkongsian budaya dan juga perkongsian sejarah yang sama. Jadi untuk mengukur keempat-empat elemen ini iaitu perpaduan, kesepaduan sosial, penyatu paduan dan juga bangsa, kita perlu mengkaji perubahan struktur negara dan juga perubahan struktur masyarakat dari sudut sejarahnya, iaitu dari zaman peradaban Melayu, dari zaman kolonial dan hinggalah pada Malaysia hari ini. Jadi perubahan, kita kata perubahan kedua-dua struktur ini iaitu struktur negara dan juga struktur masyarakat, kita boleh kaji melalui timeline ataupun kita sebut garis masa sejarah di Malaysia yang akhirnya boleh mengenal pasti dan meneliti proses perpaduan, kesepaduan sosial dan akhir sekali proses penyatu paduan. Dari sudut timeline sejarah saya bahagikan kepada 3 kerangka untuk kita memahami apa yang telah berlaku sepanjang kita kata peradaban Melayu sehinggalah datangnya British dan akhir sekali kita merdeka dan hari ini kita Malaysia. Jadi timeline sejarah ini sebenarnya perlu dihurai demi melihat bahawa pemilihan sejarah yang telah berlaku pada dahulu tidak boleh diubah. Pemilihan sejarah itulah yang melahirkan negara bangsa kita pada hari ini. Untuk kerangka peradaban Melayu ini, apa yang perlu kita faham, ia dikenali sebagai peradaban alam Melayu. Kehidupan mereka berteraskan nilai, budaya dan agama. Jadi mereka hidup dan menerima nilai serta norma anak watan. Anak watan ini adalah Melayu yang akhirnya melahirkan identiti baharu seperti contoh Melayu Riau, Melayu Bugis, Melayu Jawa yang ada di Malaysia pada hari ini. Jadi masyarakat ini melahirkan monoetnik, iaitu satu etnik sahaja dan sub-etnik di kalangan Melayu mengikut tempat asal mereka. Walaupun kita kata dengan kedatangan pedagang dari luar, namun masih mengangkat kita kata ciri-ciri Melayu ini sebagai ciri-ciri peradaban. Sebagai contoh kita menggunakan bahasanya, budayanya dan mengamalkan agama di zaman kegemilangan negeri-negeri Melayu. Itu dari sudut perubahan, kita kata perubahan struktur masyarakat. Dari sudut governance ataupun kita kata politiknya. Bentuk governance di alam Melayu ini lebih dikenali sebagai politi, iaitu sistem politik masyarakat yang lebih fleksibel dan tidak bercorak birokratik. Namun kita kata semua sistem sistem peradaban Melayu ini diubah apabila kedatangan kolonial ataupun kedatangan British. Dalam sudut kerangka kolonial ini, mereka lebih menekankan kepada pembinaan negara yang akhirnya melahirkan bentuk dan masyarakat, melahirkan bentuk negara dan juga masyarakat yang lebih kompleks. Maksudnya yang lebih berstruktur, yang ada institusinya, yang sebelum ni belum ada institusi yang kita kata dilegalkan, didaftarkan. Datangnya British, dia kita kata menukar kaedah ataupun cara dalam mentadbir negara dan juga menguruskan masyarakat. Jadi antaranya adalah kedatangan British ini dia mengkelaskan negara mengikut negara-negara Melayu bersatu, negara-negara Melayu tidak bersekutu, negara-negara Melayu tidak bersekutu, negara-negara Melayu, negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dan seterusnya negeri-negeri selat. Dan inilah sebenarnya yang melahirkan masyarakat pada hari ini.
Okay, kalau di negeri Terengganu ini kita lihat pembangunan masyarakat kita ataupun pembangunan negeri kita lebih kita kata menekankan tentang agama. Sebab itulah kita tengok di Kelantan, Terengganu, identiti mereka tidak boleh dijual beli. Mereka kita kata amat teguh dalam pendirian, terutamanya kerana masih lagi kita kata sebagai contoh saya punya pensyarah pernah memberi kata bagaimana identiti negeri rakyat Terengganu dan rakyat Kelantan tidak boleh dijual beli. Sebagai contoh, musim raya, raya haji ataupun raya Aidilfitri, kebanyakannya kita kata masyarakat di negeri Terengganu kita boleh hadir di masjid dengan kain pelikat ataupun kopiah sahaja, tidak memerlukan samping dan kita kata baju Melayu. Kalau kita lihat di negeri-negeri lain, dihias tata dengan cantik lah. Itu dia punya perumpamaan bahawa identiti itu masih dikekalkan bagi masyarakat negeri Terengganu dan juga masyarakat negeri Kelantan. Manakala kita lihat masyarakat pula dikelaskan mengikut kaum, di mana mengikut rupa paras, iaitu Melayu, Cina, India, Silon dan Serani dan sebagainya. Jadi kesannya apa? Kesannya setiap kaum terpisah, terasing dan terputus. Maksudnya setiap kaum berada di dalam kotak masing-masing. Dari sudut proses sosialisasinya tidak bergabung, melainkan dari sudut kita kata jual beli, aktiviti ekonomi sahaja, barulah berjumpa. Jadi proses pembinaan negara untuk mencapai kemerdekaan ini, British lebih menekankan kepada usaha penyatu paduan antara kaum, antaranya melalui beberapa jawatan kuasa. Jadi di sini malam ni saya cuba untuk mengenengahkan satu jawatan kuasa di mana telah melakukan satu proses penyatu paduan di antara elit politik yang akhirnya melahirkan budaya konsensus dan juga integrasi bagi masyarakat Malaysia. Ini jawatan kuasa ini dikenali sebagai jawatan kuasa perhubungan kaum yang ditubuhkan pada tahun 1948 sehinggalah tahun 1952. Antara yang kita kata mewakili kaum kita pada waktu itu adalah Datuk On, dan mewakili kaum Cina pada waktu itu adalah Tan Cheng Lock. Manakala bagi kaum India diwakili oleh EEC Turaisingam dan seterusnya. Pengantaranya adalah pegawai British iaitu Sir Malcolm Macdonald. Jadi jawatan kuasa ini sebenarnya melahirkan konsensus, pemuafakatan, bersepakat dalam beberapa isu seperti isu berkenaan dengan pendidikan, isu berkenaan dengan ekonomi dan seterusnya. Isu saya kata jawatan kuasa perhubungan kaum inilah akhirnya melahirkan politik komunal ataupun kita sebut sebagai politik antara kaum. Jadi konsensus ini dilahirkan, kesepakatan ini dilahirkan melalui elit politik dengan menggunakan elemen kesepaduan sosial. Apa itu elemen kesepaduan sosial? Elemen kesepaduan sosial ini dikenali sebagai BN, bargaining and negotiations. Apa itu? Iaitu yang pertama tawar-menawar, yang kedua perundingan, yang terakhir adalah pengantaraan. Di mana pengantaraan ini diwakili oleh kerajaan British. Apa maksud pengantaraan ini? Pengantaraan ini merupakan proses untuk melembutkan tuntutan etnik, tuntutan agama dan juga budaya yang akhirnya hasilnya adalah win-win situation. Ini masih lagi digunakan untuk kerajaan Malaysia pada hari ini untuk segala isu yang berkaitan dalam negara kita. Masih menggunakan BN, bargaining dan nego. Sebab inilah yang kita kata yang ditinggalkan, keilmuan yang ditinggalkan oleh British. Keilmuan inilah yang kita kata sebagai ilmu kolonial. Jadi apa yang kita perlu lihat adalah hasil daripada penyatu paduan ini, maka lahirlah negara tanpa bangsa. Sebab apa? Sebab pada waktu itu kerajaan British lebih menekankan kepada pembangunan negara. Namun British masih memperakui ketemadunan anak watan yang mana diangkat di dalam perlembagaan hingga ke hari ini, iaitu bahasa Melayu
agama dan juga majlis raja-raja. Okey. Jadi masih memperakui ketamadunan anak watan. Okey. Inilah ciri-ciri kita kata. Kita sebenarnya kalau kita lihat ciri-ciri ini masih kita kata mewarisi ciri-ciri peradaban di alam Melayu. Okey, cuma perbahasan dari sudut bangsa ini mungkin tidak dihuraikan ataupun tidak dibahaskan secara lebih lanjut bagi sarjana-sarjana ataupun akademik lah. Okey. Jadi seterusnya kerangka dari kesatuan ke arah perpaduan. Okay, saudara kita disebut tentang kesatuan tadi. Okey, sebenarnya perpaduan ini lahir bukan sebelum merdeka tetapi selepas merdeka, iaitu apabila berlaku rusuhan keganasan etnik pada 13 Mei 1969. Okey, di mana pada ketika ini kerajaan lebih memfokuskan kepada governance, iaitu tadbir urus negara untuk membangunkan negara pada waktu itu. Jadi kadang-kadang teralpa tentang penyatu paduan di antara multi etnik. Jadi apa yang berlaku pada ketika itu adalah, pertama kita perlu lihat sebelum kemerdekaan, British datang dengan idea kolonial kesatuan iaitu Malayan Union. Namun berlaku pertentangan hebat oleh UMNO pada waktu ketika itu yang diwakili oleh Datuk On, maka wujud persekutuan, Federation, iaitu Persekutuan Tanah Melayu 1948. Namun idea kesatuan ini masih lagi mendasari idea persekutuan ini, pembinaan persekutuan ini. Namun idea kesatuan ini akhirnya runtuh apabila berlaku rusuhan 1969, rusuhan antara etnik. Jadi kajian Dr. Sabihi tentang defisit sosial ini melihat bahawa kefahaman awal perpaduan ini terbentuk apabila 5 tahun kritikal setelah berlakunya 1969. Di mana kalau kita lihat selepas pada 13 Mei tu, 14 Mei pengisytiharan darurat dilakukan. Maka 16 Mei Parlimen digantung dan seterusnya Mageran, Majlis Gerakan Negara ditubuhkan bagi kita kata membentuk satu program atau kita kata satu tindakan ataupun satu dasar yang memfokuskan kepada penyatu paduan untuk multi etnik di Malaysia. Seterusnya, apa kerajaan bertindak? Kerajaan telah menubuhkan 1 Julai 1959 Jabatan Perpaduan Negara untuk kita kata menangani isu-isu ini. Seterusnya, Jun Ogos 1969, kerajaan telah membuat satu siri jamuan durian. Musim durian sekarang kan. Mungkin boleh NGO buat program ni. Cuma ialah selepas kita kata konflik COVID-19 lah. Kenapa? Untuk mewujudkan muhibah di antara kaum. April 1970 17 Julai 1969, Majlis Muhibah ditubuhkan di peringkat pusat, negeri, daerah dan juga kawasan. Dan seterusnya April 1970 ditubuhkan satu institusi penyelidikan yang berkaitan dengan perpaduan. Seterusnya, ini yang penting yang kita kata kita mengguna pakai di dalam dasar falsafah pendidikan kebangsaan. Di mana 31 Ogos 1970 rukun negara diisytihar semasa sambutan Hari Kemerdekaan ke-13 oleh YDP Agong. Dan seterusnya lah, maksudnya seterusnya sehinggalah kita memahami bahawa dasar ekonomi baru yang ditubuhkan di dalam rancangan Malaysia Kedua juga meletakkan perpaduan negara itu sebagai matlamat akhir. Jadi inilah antara usaha kerajaan untuk membentuk penyatu paduan di kalangan etnik di Malaysia pada ketika itu. Pada hari ini kita lihat kerajaan telah membentuk dasar ataupun program banyak serta tindakan yang memfokuskan kepada perpaduan. Antaranya saudara YDP kita telah sebut tadi program PLKN. Kita faham program PLKN mempunyai banyak isu. Namun kesannya adalah memberi nilai tambah kepada semangat cintakan negara ataupun kita kata etos bangsa, di mana etos bangsa ini merupakan salah satu dimensi dalam mencapai detik perpaduan di kalangan multi etnik. Dan pada malam ini juga sebenarnya penubuhan-penubuhan NGO yang kita ada pada malam ini sebenarnya membantu dalam menterjemahkan matlamat perpaduan.
di mana kita boleh lihat bahawa NGO yang ada ataupun perseorangan individu yang kita kata membantu untuk memberi takrifan harian di mana mengungkap kehidupan realiti masyarakat pada hari ini. Kami di bahagian akademik, kadang-kadang mempunyai kekangan untuk turun bersama-sama dengan komuniti. Jadi kebanyakan kadang-kadang kami lebih kepada gagasan keilmuan, lebih kepada kita kata perbahasan konsep, lebih kepada perbahasan teoretikal. Namun kekangan kami kita kata perlunya kajian lapangan, di mana perlu juga kami turun untuk memahami takrifan harian, untuk memahami realiti kehidupan masyarakat kita pada hari ini. Mungkin boleh membantulah, mungkin boleh kita bekerjasama untuk menyingkap kita kata permasalahan yang membuatkan defisit sosial ini berlaku. Untuk yang seterusnya iaitu berkenaan dengan pembinaan bangsa Malaysia. Sebenarnya kekangan ini berlaku seperti saya sebut tadi, berlaku di peringkat akademik ataupun sarjana, di mana susah untuk kita berjumpa dengan akademik yang membincangkan tentang definisi bangsa Malaysia mengikut kita kata mengikut peradaban alam Melayu. Kebanyakannya ada ramai yang mengatakan bahawa Malaysia ini negara tanpa bangsa, nation without state without nation. Ramai yang memperbahaskan tentang negara tanpa kita ada negara tapi tidak ada bangsa. Namun kita masih menghormati kepelbagaian budaya yang ada di Malaysia. Jadi saya rasa itu salah satu kekangan di mana sepatutnya saya rasa untuk saat ini kita perlu perbahasan secara kita kata kritikal tentang bangsa Malaysia ini. Untuk malam ni saya rasa saya akan memfokuskan kepada cabaran. Dari sudut cabaran inilah di mana kita boleh lihat kita kata tahap ataupun peringkat proses perpaduan kita itu. Salah satu cabaran yang perlu dilihat ini sebenarnya adalah berkenaan dengan isu-isu yang berlaku di dalam masyarakat kita. Bagaimana cara masyarakat kita kata bereaksi dengan isu ini dan juga bagaimana negara menguruskan isu-isu ini. Ini yang dikatakan sebagai defisit sosial. Definisi defisit sosial ini merupakan satu ruang di mana ruang untuk setuju dan juga ruang untuk tidak bersetuju yang menyebabkan penyelesaian beberapa masalah utama tertangguh dan juga dipertikaikan. Antara perkara-perkara yang perlu dirungkaikan dari masa ke semasa untuk meningkatkan kesepaduan sosial. Jadi apabila berlaku ruang defisit sosial ini akan memberi masalah kepada kita kata pengurusan dari sudut pengurusan masyarakat dan juga tadbir urus negara. Antara isu yang dikaitkan ataupun yang telah dikaji oleh Dr. Sabihi ini ada 10 isu. Antara isu yang dikaitkan adalah sebagai contoh berlaku 13 Mei 1999 merupakan isu 13 Mei 1999 ini termasuk di dalam isu ethnicity. Yang kita juga yang kata dimomokkan dengan isu kalimah Allah, di mana isu ini merupakan isu yang memberi kesan kepada kita pertikaian dari sudut agamanya. Manakala sekarang ini kita mempunyai masalah ataupun isu berkenaan kelompok B40, bukan setakat B40, M40 pun kita mempunyai masalah sekarang dari sudut kekangan kita. Jadi ini menyebabkan masalah dari sudut kelas sosial. Seterusnya sekolah satu aliran mempunyai masalah. Sehinggalah sekarang kita kata apa perlu sekolah satu aliran ni perlu difikirkan semula ataupun bagaimana. Ini merupakan salah satu defisit sosial kepada pendidikan. Dan seterusnya lah kerayatan dan penguasaan bahasa Melayu. Dari sudut bahasa kita lihat ramai remaja-remaja kita sekarang ini mempunyai masalah untuk bercakap bahasa Melayu dengan penuh. Dan saya rasa ada 10 lagi isu yang akhir sekali saya ingin sebut adalah isu berkenaan media. Hasil daripada kita kata isu antaranya adalah fake news, scammers
Okey, ini melahirkan, kita kata, memberi kesan kepada kehidupan masyarakat kita pada hari ini, sehingga kan kita kata bukan sahaja kepada masyarakat, tetapi kepada tadbir urus negara. Okey. Itu yang kita lihat dari sudut, kita kata, kesan daripada defisit sosial ini akan mengakibatkan kita kata ketidaklancaran untuk kita mencapai matlamat akhir kita, iaitu perpaduan. Okey. Antara usaha yang kita kata untuk mengurus defisit sosial ni, sebenarnya dah banyak tindakan dan juga program daripada kerajaan. Sebagai contoh, wujudnya Pelan Perpaduan Kesepaduan dan Penyatu Perpaduan Malaysia 2015 hasil daripada dialog peradaban antara agama. Okay, Indeks Perpaduan Nasional 2018 yang kita kata hasil daripada kajian seluruh Malaysia yang kita kata yang melahirkan yang kita kata indeks kesepaduan sosial. Okay, ada juga Pelan Tindakan Perpaduan Negara, ada juga Wawasan Kemakmuran Bersama. Namun apa yang saya ingin tekankan di sini adalah kerajaan telah memberi kaedah, memberi membentuk ataupun kita kata apa? Melahirkan dasar ataupun kita kata membuat dasar program tindakan. Akhir sekali adalah apa yang penting, tanggungjawab kita semua untuk memastikan setiap komponen ini sebenarnya difahami dan diuruskan dengan baik demi kelangsungan perpaduan dalam negara kita ini. Jadi sebenarnya usaha pada malam ini, simposium pada kita pada malam ini, saya melihat sebagai salah satu usaha untuk memahamkan masyarakat tentang tindakan untuk mencapai perpaduan. Okay. Mungkin amat berat untuk kita bahaskan sebab dia berunsur konseptual dan juga teoretikal. Tapi inilah yang perlu kita fahamkan, iaitu kita perlu kembali kepada sejarah. Maksudnya masyarakat kita perlu memahami sejarah, bagaimana sejarah kita kata penyatu paduan dan juga kesepaduan sosial itu diwujudkan demi mencapai matlamat akhir, iaitu perpaduan di kalangan masyarakat kita. Saya rasa itu saja. Terima kasih dari saya. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Dr. Nur Syuhada binti Muhammad di atas perkongsian yang saya rasa agak teliti dan teratur, dan banyak input juga yang kita dapat pada malam ni, alhamdulillah. Jadi seterusnya majlis dilanjutkan lagi dengan pembentangan sesi yang keempat oleh yang berbahagia Encik Tan Chio Tiong yang merupakan Presiden Pergerakan Pemuda Malaysia atau dikenali sebagai YMM Negeri Terengganu. Beliau akan memberikan pandangannya berhubung isu-isu perpaduan daripada kacamata kemajemukan masyarakat. Dengan ini majlis mempersilakan. Okey, terima kasih Encik Hafizi. Hafiz. Okey, yang pertama nak terima kasih kepada Persatuan ABIM menjemput saya, memberi peluang untuk menyertai platform ini. Ya. Dan selamat berkenal Encik Abdul Majid Ahmad bin yang di-Pertua ABM Terengganu, Encik Amiroh bin Oman, Presiden Majlis Belia Terengganu, Dr. Nur Syuhada binti Muhammad, Penyerah Universiti Sultan Zainal Abidin, Dr. Siti Munirah Ibrahim, Koordinator Projek Wawasan Rakyat, dan Encik Fazlia Saleh, Setiausaha Agung ABIM. Hari ini saya mahu cakap tentang perpaduan. Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai
status negara yang maju. Banyak negara di dunia mencontohi Malaysia sebagai negara yang berbilang bangsa, agama dan budaya kerana keharmonian dan kemakmuran antara kaum serta budaya menjadi pegangan kepada pandangan positif rakyat antarabangsa terhadap Malaysia. Semangat perpaduan perlu dipupuk di dalam setiap rakyat Malaysia dari bangku sekolah lagi, seiring dengan mengukuhkan semangat jati diri di samping memberikan keutamaan kepada mata pelajaran sejarah dan menjadikan sistem pendidikan sebagai medium mustahak untuk mengekalkan perpaduan kaum dan diharapkan lahirnya generasi muda yang akan bertindak sebagai warga negara yang matang lagi bertanggungjawab. Selain itu, pelbagaian agama di Malaysia juga perlu diberi keutamaan demi mengekalkan kekuatan perpaduan antara kaum dengan mengamalkan semangat perkongsian selain menghormati dan menanam sikap toleransi sesama rakyat Malaysia. Dengan itu, masyarakat akan lebih terbuka untuk mengenali dan memahami kepelbahagian agama di negara ini demi menguatkan lagi kesefahaman antara kaum dan agama. Sambutan pelbagai hari perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepawali, Christmas, Hari Gawai boleh dijadikan platform untuk mengenali budaya dan adat resam masyarakat sambil memperbaharui ikatan sahabatan. Keharmonian demi kesatuan ini juga merupakan keunikan yang bukan sahaja memperteguhkan lagi antara kaum, malah menjadikan penanda aras bagi Malaysia boleh mencapai matlamat sebagai negara yang aman dan harmoni. Seperti rumah terbuka bagi setiap satu perayaan diadakan untuk meraihkan perpaduan kaum yang memupuk amalan menziarahi, saling menolong dan semangat kejiranan sebagai budaya harian kita. Tujuan utama pelaksanaan ini adalah kita mahu menanai benih perpaduan dalam kalangan orang Melayu tanpa sedikit pun berniat untuk memikirkan kaum-kaum lain. Sekiranya kita tidak bersedia dengan perpaduan kaum ini, rakyat negara ini akan terdedah kepada risiko keselamatan yang cukup besar. Bayangkanlah dengan ancaman keselamatan, masalah ketegangan kaum, masalah ekonomi dan masalah politik. Akhirnya saya amat berharap langkah ini bukan sahaja diterima baik, malah turut diikuti oleh semua orang tanpa mengira bangsa dan agama dan kepercayaan. Ya, terima kasih. Sini.
Okey, terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Encik Tan Chiu Tiong yang merupakan Presiden Pergerakan Pemuda Malaysia atau dikenali sebagai YMM Negeri Terengganu atas ucapan sebentar tadi. Majlis dilanjutkan lagi dengan pembentangan sesi yang kelima oleh yang berbahagia Dr. Siti Nur Munirah Ibrahim iaitu Wakil Projek Wawasan Rakyat atau dikenali sebagai POWR. Beliau akan memberikan pandangan berhubung naratif bangsa Malaysia dan kepentingannya untuk masa depan negara. Dengan ini majlis mempersilakan. Terima kasih saudara pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bangsa Malaysia. Yang dihormati Encik Muhammad Hafiz Abdul Malik sebagai moderator kita pada malam ini, Encik Abdul Majid Ahmad Muhammad yang di-Pertua ABIN Terengganu, Encik Amrullah Osman, Presiden Majlis Belia Negeri Terengganu, Encik Tan Chiu Tiong, Presiden Young Malaysian Movement Terengganu, Dr. Nur Syuhada Muhammad Pensyarah UNIZA, dan juga Encik Fazri Saleh, Setiausaha Agung ABIN Pusat. InsyaAllah saya sekarang duduk di Sungai Buloh, tapi sebenarnya kampung ayah saya dekat Terengganu. Jadi masa kecil-kecil dulu selalulah balik Terengganu dekat dengan Masjid Terapung tu, dekat Kampung Panji Alam. So banyaklah zaman kanak-kanak di situ. Dan kalau Terengganu ni special ni, saya kalau bercuti saya suka pergi Terengganu. Saya suka dia punya pantai-pantai yang tenang, pulau-pulau dia. So Terengganu ni special lah di hati saya, insyaAllah. Jadi malam ni saya sebagai wakil Projek Wawasan Rakyat atau POWER, saya ingin mempersembahkanlah sedikit tentang bersikamilah tentang bangsa Malaysia ni yang saya rasa sangat masuklah dengan apa yang telah dibentangkan oleh para panelis yang lain. Dan semoga segala usaha ni kita ke arah yang sama. Kita inginkan satu mimpi yang semuanya bermula dari mimpi untuk satu hari menjadi kenyataan. Jadi ini usaha-usaha yang sangat baiklah saya fikirkan. InsyaAllah saya akan berkongsi slide sekejap ya. Okey. Okey. Jadi projek bangsa Malaysia ini sebenarnya satu usaha samalah dari Projek Wawasan Rakyat atau POWER dengan ABIN. Jadi kita nampak benda selari dengan apa yang dibentangkan pada malam ni. Jadi kalau kita tengok keadaan Malaysia sekarang ni yang sebenarnya sangat menyedihkan kan, banyak sangat masalah terutamanya sewaktu pandemik yang kita tak nampak lagi penghujungnya. Tapi apa yang sebenarnya menyebabkan keadaan Malaysia sekarang ni tersangkut? Kalau kita tengok dari segi sudut kini ialah dari segi COVID-nya, dari segi pandemik, pengurusan yang agak membimbangkan, menyebabkan keadaan kita bukan ke depan tapi ke belakang pula. Padahal pada MCO 1.0 dulu sebenarnya Malaysia sebenarnya keadaannya agak baiklah berbanding sekarang, berbanding dengan dunia. Sekarang ni macam terbalik pula, yang dulu dari segi macam UK dan US yang keadaannya teruk dari segi COVID, sekarang makin baik, kita pula terbalik kan. Dan keadaan ini menyebabkan makin pecah belah di kalangan masyarakat dan tidak dibantu oleh keadaan politik yang tak menentu lah. Jadi ini faktor-faktor yang menyebabkan Malaysia sekarang ni macam kita berada dalam keadaan yang tersangkut, stuck, kita macam tak boleh bergerak. Jadi kita nak mencadangkan satu game changer kan. Dan adakah kita tengok dari segi apa yang ada sekarang ni, adakah sebenarnya memerlukan kepada revolusi demokratik? Dan sebelum ni kita tengok ada dua wadah perjuangan yang utama, ya, iaitu NGO atau NGO ialah non-governmental organisation atau POO lah ataupun political organisation yang besar-besar. So ni antara dua dikatakan platform yang digunakan untuk memperjuangkan sesuatu matlamat.
kalau kita tengok dari segi NGO, banyak NGO yang ditubuhkan yang sangat bagus ya, membuat kerja yang sangat baik di peringkat akar umbi, memperjuangkan banyak hal mengikut apa yang objektif NGO itu sendiri. Tapi tujuan asas dia untuk menolong atau membantu pihak-pihak yang dia ditubuhkan untuk sesuatu tujuan itu. Berpaksikan nilai murni. Ini NGO memang dia punya cara bekerja begini, tetapi skopnya adalah terhad. Jadi dia boleh mencadangkan macam-macam, tapi tak semestinya dia boleh menghasilkan peringkat perubahan terutamanya dari atas ke bawah. Mungkin boleh menghasilkan perubahan di peringkat bawahan atau di tempat-tempat tertentu ataupun dalam hal-hal tertentu. Tapi kadang-kadang untuk mencapai dari atas ke bawah tu, dia ada skop yang sangat terhad. Dari segi political organisation pula, dia punya tujuan utama ialah untuk bertanding. Jadi bila tujuan utama untuk bertanding, dia lain, dia punya niat dan dia punya cara tu lain berbanding contohnya NGO tadi. Jadi di negara kita nampak bila political tu dia ada unsur duitnya dan unsur VIP, maksudnya ada orang-orang tertentu yang dinaikkan dan sebagainya. Tetapi skopnya sangat luas, maksudnya apabila satu badan yang politikal tu dapat naik dan memegang kuasa, banyak sebenarnya yang boleh dilakukan kalau dilakukanlah. Jadi dia punya bidang kuasa tu sangat luas. Tapi apa yang kita nak cadangkan di sini ialah satu jalan yang ketiga, bukan NGO dan juga bukan politikal. Lebih daripada kedua-dua ni ataupun lebih baik lagi, iaitu NBO atau Nation Building Organisation. Jadi untuk yang orang-orang yang biasa kerja dalam NGO, selalunya kita akan keluarkan kita punya cadangan kan, nak suruh semua buat apa, buat ni, buat tu, kita cadangkan macam ni berdasarkan fakta, berdasarkan kajian dan sebagainya. Kalau dalam political organisation pula, gaduh dengan semua orang tentang nak buat apa kan. Jadi dia punya cara bekerja tu berbeza. Jadi Nation Building Organisation atau NBO ni, kita fokus kepada membuat, bukan sahaja bercakap, bukan bertanding, tapi membuat. Jadi tujuan asas NBO ni ialah untuk membina dan membuktikan, berpaksikan values atau nilai-nilai, impact atau kesan dan polisi. Dan skopnya luas bila kita tengok dari segi macam ni. Okay, kita bayangkan NBO ni sebagai satu kapal yang dibina oleh rakyat, yang dibina untuk rakyat dan dikemudi oleh rakyat. Jadi dia sebenarnya menggabungkan dan lebih baik lagi lah daripada dua lagi cara yang kita sebutkan awal tadi. Ia juga merupakan satu kapal yang mewakili semua orang, muat untuk semua orang dan membawa harapan yang cerah untuk semua orang. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi inilah yang dikatakan sebagai projek Bangsa Malaysia yang bersama-sama ABIM kami di Projek Wawasan Rakyat sangat menyokong usaha sama ini, insyaAllah. Jadi kita plannya ialah satu perjuangan yang berperingkat lah. Itu melalui sequential activism, itu yang berperingkat tadi tu. Dia kalau kita tengok pada graf ini, admin boleh tolong mute kan ke orang lain, mungkin ada sound sikit dekat situ. Okey, kalau kita tengok dekat sini, bahagian atas pada graf ni ialah peringkat pertama, di mana kita tidak menjadi satu parti, kita berfokus pada nation building sama-sama. Kita menaikkan semangat bangsa Malaysia, meluaskan konsep bangsa Malaysia ni sebagaimana yang dilakukan malam ni di negeri Terengganu, di negeri-negeri lain, di berbagai peringkat di dalam dan luar ABIM dan semua NGO lain dan masyarakat secara umumnya. Dan kita nak bawa orang ke semua orang dari point A kepada point B. Dan pada masa yang sama, kita juga tengah membuat nation building ni. Kita fokus kepada value-value, kepada impact pada masyarakat dan kepada polisi.
Dan apabila kita telah sampai point B, harapannya ialah kita akan push kepada point C, iaitu pada ketika kita dah ada asas yang baik ini, mungkin kemudian kita boleh berfikir tentang memimpin kerajaan atau bertanding. Tapi ini satu cerita yang kemudian. Jadi itu bukan tujuan utama kita. Tujuan utama kita membina asas yang kuat ni di kalangan kita semua kan. Bukan sahaja kita berada di sini tapi seluruh masyarakat. Jadi kita nak bina asas yang kuat dahulu, barulah kita fikir tentang bertanding pada masa hadapan. Apa yang jadi sebelum ni ialah bertanding tanpa asas. Jadi bila bertanding tanpa asas tu dia tak ada asas yang kukuh, jadi akan berlakunya macam-macam kegagalan lah, ataupun dia jadi loophole yang sangat besar kerana tak ada asas yang kukuh tu. Jadi kita tak nak skip yang perkara asas ni, kalau boleh kita nak fokus yang tu dulu sebelum kita berfikir tentang melangkah ke arah yang lebih besar. Jadi peringkat 1 ini kita memang aimnya ialah untuk 100% non-partisan atau non-political, dan kita nak menggantikan satu budaya politik yang ada sekarang dan sebelum ini, iaitu melalui very important people, dengan budaya demokratik melalui values, impact dan policies. Jadi kita nak membina semangat, iaitu semangat bangsa Malaysia seperti mana yang telah disebutkan pada malam ini dalam kita punya usaha sama ni, insyaAllah. Jadi kita tengok apa itu 3 produk yang kita harapkan daripada bangsa Malaysia ni. Satu ialah rukun bangsa Malaysia melalui values, nilai-nilai murni. Akar umbi bangsa Malaysia melalui impact yang kita nak hasilkan. Dan manifesto bangsa Malaysia melalui polisi-polisi. Jadi produk keempat pula ialah dalam 3 prinsip pimpinan yang kita harapkan ialah untuk 1, membawa rakyat bersama. 2, kita fokus kepada apa yang menyatukan kita, bukan apa yang memisahkan kita. Dan saya yakin inilah yang kita sama-sama sebutkan malam ni, bahawa walau apa pun agama kita, walau apa pun kaum kita, sebenarnya banyak sangat yang kita inginkan bersama. Ya, kita ingin bebas daripada COVID. Kita ingin boleh keluar macam dahulu kala, selamat, nak pergi ke sekolah, nak pergi bekerja, mencari sesuap nasi untuk keluarga, tidak tertekan oleh kewangan, oleh masalah mental dan sebagainya. Kita mahukan benda-benda yang sama. Dan ini melangkaui agama ataupun kaum kita. Kita nak keselamatan, kita nak kebahagiaan, kita nak masa depan yang baik untuk anak-anak kita. Jadi apabila kita fokus kepada apa yang menyatukan kita, kita boleh mencari banyak titik persamaan yang kita boleh lakukan bersama. Kita boleh bersetuju untuk tidak bersetuju, kita agree untuk disagree tentang perkara-perkara yang kita memang berbeza. Contohnya agama Islam berbeza dengan agama Kristian, dengan agama Buddha, dengan agama Hindu, tak apa. Tapi itu satu benda yang kita akui dan kita hormati bersama. Tetapi banyak lagi benda lain yang sebenarnya sama. Benda yang kita nak ialah perkara yang sama dan kita fokus kepada perkara itu. Dan nombor 3 ialah menekankan kepada pembinaan konsensus. Jadi rukun bangsa Malaysia yang kita sebut tadi ialah nilai-nilai bersama kan, yang kita nak sebagai bangsa Malaysia. So seperti yang saya sebutkan tadi, sebenarnya nilai-nilai yang kita nak tu sebenarnya sama. Apabila kita fokus kepada titik-titik persamaan kita yang sebenarnya sangat banyak. Dan macam mana kita nak tahu apakah titik persamaan, apa yang kita semua nak, mestilah melalui dialog dan networking. Jadi sebagaimana kita pada malam ini, tapi kita buka lagi, lebih luas lagi kepada di luar ABIM dengan NGO-NGO lain seperti malam ni pun yang join kita malam ni, luaskan lagi. Maksudnya kita luaskan jaringan kita dan dialog kita supaya kita dapat dengar apakah yang diingini, yang kita ingini bersama. Kalau melalui Power dan ABIM melalui projek Bangsa Malaysia, sepanjang minggu lepas dan minggu sebelum tu sudah ada banyak dialog yang berlaku. Contohnya kita buat bersama dengan orang asal, dengan Sabah Sarawak untuk mengetahui apa yang menjadi isu dan apa yang kita boleh, apa yang kita nak sama-sama untuk golongan-golongan ini dan juga untuk bangsa Malaysia seluruhnya. Jadi kita boleh hasilkan dokumen-dokumen asas yang menyatukan apakah rukun-rukun yang kita inginkan.
Tetapi untuk perkara ini yang kita perlukan bantuan oleh semua pihak. Jadi kita nak semua orang ni mendakwah lah, maksudnya mengajak semua orang kepada siri dialog bangsa Malaysia dan sama-sama menyertai, membantu, menyebarluaskan lagi supaya semua orang dapat diambil kira dalam merealisasikan rukun bangsa Malaysia ini. Kemudiannya bila kita bercakap tentang manifesto bangsa Malaysia, so dari segi rukun tadi ialah macam kita sebutkan tadi tentang nilai-nilai murni yang kita inginkan bersama. Tetapi bila cakap tentang manifesto, kini bukan dari segi politik ya, kita bukan cakap sebab nak menang pilihan raya, tetapi kita betul-betul memikirkan apakah dasar-dasar yang sebenarnya diperlukan oleh negara kita, diperlukan oleh rakyat kita untuk kita ke hadapan dari pandemik ini dan terus ke depan. Dari segi kesihatannya, dari segi kebajikan masyarakatnya, dari segi wanita dan kanak-kanaknya, segala segi. Jadi apabila kita sama-sama datang ke persidangan-persidangan untuk membincangkan polisi-polisi yang boleh membawa kebaikan kepada negara tanpa memikirkan untuk memenangi pilihan raya atau untuk satu parti politik tertentu. Kita nak dapatkan polisi-polisi ini supaya kita boleh membawa nanti apabila sampai waktu yang sesuai. Jadi kita nak kumpulkan draft kertas kabinet rang undang-undang yang hashtag kita janji kita, apa yang kita nak untuk kita sendiri sebagai bangsa Malaysia dan rakyat Malaysia. Jadi ini yang akan jadi policy bank kita yang hopefully akan kita boleh actionkan pada satu masa akan datang. Jadi di sini jugalah bantuan diperlukan untuk mengumpulkan dasar-dasar ini. Jadi kita akan adakan banyak siri dialog bangsa Malaysia untuk usahakan manifesto bangsa Malaysia ni. Dan seterusnya ialah akar umbi bangsa Malaysia yang kita ingin menghasilkan impak di semua peringkat, tetapi yang paling penting peringkat di akar umbi. Maksudnya kita bukan sahaja nak bercakap-cakap di atas ataupun di peringkat pertengahan di persidangan meja bulat, tetapi kita nak masyarakat betul-betul rasa apa impak yang kita bawakan ini. Jadi dia bukan sahaja kita fikirkan benda tu di hati kita, tetapi kita melakukan dengan tangan kita. Jadi ini ada juga kita ketahui bahawa banyak usaha kan yang terutamanya waktu pandemik dan MCO membantu rakyat yang memerlukan bantuan on the ground, tapi kita nak benda ni lebih besar lagi ya. Kita tahu sekarang ni sangat banyak masalah di kalangan rakyat kita yang sangat-sangat tertekan, banyak kes bunuh diri kerana dah tak tahu jalan keluar daripada masalah ni. Itu sangat-sangat menyedihkan, tetapi kita perlu mengambil langkah-langkah untuk membantu semua orang agar kita boleh keluar daripada masalah ini bersama. Jadi secara rancangannya lah untuk mengatur projek-projek bersama antara ABIM dan NGO dan juga pihak-pihak lain di peringkat akar umbi, dan kita nak semua orang bawa branding ni, itu bangsa Malaysia. Seperti mana yang ABIM laungkan, kita nak semua orang laungkan perkara yang sama sehingga itu menjadi satu projek besar-besaran secara nasional. Jadi kalaulah kita berjaya di peringkat 1, maka kita akan sama-sama membina shared values ni dan impact pada grassroots, pada peringkat bawahan, dan juga smart policies yang kita boleh bawa ke hadapan apabila kita boleh melaksanakan polisi itu nanti. Ini sebenarnya nombor Nathaniel Tan, itu koordinator power kita. Jadi kalau sesiapa di sini rasanya malam ni mungkin saudara Fazril boleh mengumpulkan kontak semua orang untuk kita bawa perkara ni ke depan lagi, insyaAllah. Jadi semoga ini memberi harapan lah apabila mendengar malam ni semua pihak bersama-sama dengan visi, dengan mimpi yang sama, satu permulaan dan usaha yang sangat baik yang kita harapkan dapat membawa satu harapan dan satu perubahan besar untuk negara, untuk kita semua. InsyaAllah itu sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Dr. Siti Nur Munirah Ibrahim, yang saya rasa begitu komprehensif, begitu berisi penyampaian beliau sebentar tadi. Seterusnya majlis dilanjutkan lagi dengan
pembentangan sesi yang kelima oleh Yang Berbahagia Encik Fazril bin Saleh, iaitu yang merupakan wakil daripada ABIM Pusat, Setiausaha Pusat ABIM. Beliau akan memberikan pandangan berhubung kosmopolitan Islam dan hasrat merealisasi bangsa Malaysia. Yang ini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergaul ah. Baik, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Terima kasih Saudara Hafiz selaku penerajuk acara. Yang saya hormati saudara yang di-Pertua ABIM Negeri Terengganu, Bang Ahmad Majid, dan Presiden MBN, Saudara Amirullah, Dr. Munirah, Dr. Nur Syahada, Saudara Tan, dan hadirin sekalian. Saya ambil masa yang agak ringkas sebab ni dah di hujung rancangan, tapi saudara, saya akan melanjutkan beberapa perkara lagi terkait dengan apa yang dah dibahaskan oleh teman-teman semuanya. Cuma sebelum kita bermula lanjut, saya fikir saya nak bagi satu anekdot yang boleh kita sama-sama fikirkan. Selalunya apabila kita berbicara soal perpaduan, yang akan menjadi fokus kita adalah berkait dengan kebersamaan. Misalnya orang Malaysia ni kan dia mudah terhimbau, mudah tersentuh. Jadi berbincang tentang kebersamaan, pelbagai kaum duduk makan sama, buat kerja sama-sama, main sama-sama, itu akan menyentuh hati rakyat Malaysia. Saya bagi contoh, kalau kita di ABIM, kami sebagai contoh ada buat program Camp Muhibah, melibatkan anak-anak sekolah pelbagai kaum, datang 3 hari 2 malam duduk bersama. Jadi bila orang tengok program, orang mudah tersentuh. Oh, hebatlah, baguslah kan, inisiatif dan sebagainya. Jadi poin kebersamaan itu selalunya menjadi suatu titik di mana imajinasi rakyat Malaysia itu akan tersentuh, akan spark apabila berbicara soal perpaduan. Sama juga macam sekolah Cina lawan bola dengan sekolah Melayu atas nama Muhibah dan sebagainya, itu akan menyentuh kita. Baik, tapi sebenarnya saudara sekalian, apabila berbicara soal perpaduan, ia tidak hanya terhad kepada persoalan kebersamaan, kerana ada elemen dan juga aspek lain yang tidak kurang penting sebelum sampai kepada kebersamaan ini untuk membina perpaduan yang sejati, yang sebenar-benarnya. Jadi pertama adalah terkait dengan yang dinamakan sebagai justice, keadilan. Bagaimana dalam satu negara sebagaimana Malaysia, aspek keadilan ataupun hak dan ruang dan peluang untuk mendapat basic needs secara bersama itu dapat diperoleh oleh semua rakyat. Itu perkara pertama, justice. Basic needs, keperluan asas mesti dipenuhi. Perkara kedua, atau aspek kedua adalah kesaksamaan, equity. Bagaimana semua rakyat Malaysia mempunyai peluang untuk participate, untuk mendapatkan sesuatu secara bersama dalam negara. Barulah kita bercakap soal kebersamaan yang selalunya menembusi imajinasi rakyat Malaysia. Kan? Tapi tak bercakap pasal benda lain kan, itu juga harus kita fikirkan bersama. Anekdot yang kedua, saya siswa agung ABIM, terlibat dengan ABIM sejak zaman sekolah dulu, dan mak ayah yang mungkin ada juga yang terhimbau, simpatisan dengan ABIM dan sebagainya. Jadi saudara, bagi orang ABIM, saya ingat saya, kawan-kawan yang lain yang ABIM ini sekadar cerita ya, cerita anekdot. So bagi orang ABIM, kita ada tradisi
kita sendiri ada sistem pendidikan kita. So kita ada sekolah Tazki ABIM, Tadika. Kemudian masuk sekolah rendah Islam, ABIM. Ada sekolah menengah Islam ataupun masuk sekolah menengah agama. Kemudian masuk Universiti Islam. Jadi bila bercakap soal perpaduan, rupa-rupanya orang ABIM lah, ya, ini contoh, orang ABIM lah yang perlu lebih kuat belajar, yang lebih lebih kuat berusaha untuk memahami orang lain, kerana dia duduk dalam kelompok dia aja daripada tadika. Masuk sekolah rendah, masuk sekolah menengah, masuk Universiti Islam, yang belajar di luar negara, di negara Arab, di negara mana, yang hanya dalam kelompoknya sahaja. Saya tidak menafikan bahawa ada kebaikan duduk dalam kelompok kita, tapi juga ada sedikit sebanyak membawa kepada kekurangan tertentu. Jadi barangkali mungkin dalam kalangan kami orang ABIM ni ada yang kekok untuk berkawan dengan kaum lain. Kalau tak ada MBM barangkali tak ni, Majlis Belia Negeri tak ada, Majlis Belia Malaysia tak ada, tak berkawan langsung lah agaknya. Kerana itu saya sebutkan anekdot yang kedua ni, bahawa pentingnya macam kami ni belajar lebih kuat, berusaha lebih kuat untuk memahami yang lain. So pembentangan saya ni akan pergi kepada 3 perspektif, 3 bahagian. Saya akan bentangkan perspektif tamadun, perspektif ketamadunan. Yang pertama dari aspek perspektif sejarah, yang ketiga perspektif yang praktikal. So 3 aspek pembentangan saya ni barangkali dah di cover banyak lah. Khasnya perspektif kedua tu dah di cover oleh Dr. Nurul Syuhada tadi. Jadi alhamdulillah tak perlu lagi kita nak bincang lanjut ya. Jadi ini sebagai tambahan-tambahan rencah-rencah yang barangkali di luar teks, yang barangkali juga boleh kita fikirkan bersama, mengambil pada sisi yang sedikit berbeza. Saudara, Terengganu sebagai sebuah kerajaan, sebagai sebuah negeri, ya, barangkali muncul pada abad ke-17 dengan keturunan negeri yang sekarang, keturunan kesultanan yang sekarang ini. Tapi Terengganu sebagai sebuah politi, jadi disebut oleh Dr. Nur Syuhada sebagai sebuah politi, dan wilayah Asia Tenggara termasuk kawasan Malaysia yang kita diami hari ini telah membentuk politi-politinya, ya, walaupun mungkin agak tradisional dan bersifat lama, tapi tidak bermakna ia primitif. Jadi pembinaan politis di dalam kawasan Asia Tenggara termasuk Malaysia, termasuk Terengganu, itu sudah muncul sejak barangkali abad kedua Masihi, abad pertama Masihi barangkali sudah muncul. Jadi dalam tempoh 2 milenia yang lepas, 2000 tahun yang lalu, sudah ada politi di kawasan kita. Jadi begini ya, kenapa saya sebutkan perkara ni? Kerana manusia ni dia tak datang daripada buluh betung, dia tak datang dari dalam buih. Manusia datang daripada mak ayah dia, dan mak ayahnya datang daripada mak ayah yang sebelum itu. Jadi atas faktor yang demikian, maka kita menyaksikan bahawa manusia ini menurunkan psiki, menurunkan tradisi, menurunkan genetik, menurunkan apa lagi lah ya. Dan kita juga begitu. Tujuan saya sebut tentang perkara ini kerana saya nak maklumkan dalam tempoh 2000 tahun yang lalu sudah ada politi di dalam kawasan kita dan kawasan Asia Tenggara ini, kemudiannya memunculkan apa yang kita namakan sebagai satu wilayah yang cosmopolitan. Istilah cosmopolitan itu diangkat dalam tradisi ABIM baru-baru ini dalam ucapan dasar Presiden ABIM yang lepas, untuk menunjukkan bahawa dalam tradisi masyarakat Malaysia dan Asia Tenggara, kita sebenarnya mengendong ataupun membawa tradisi dan juga budaya lampau yang kita warisi sampai hari ini. Dan itu masih ada dalam psiki kita, dalam kebudayaan kita dan sebagainya. Istilah cosmopolitan secara ringkas saya boleh sebutkan asal daripada 2 perkataan Greek. Pertama kosmos, maksudnya universe, sejagat, ya. Yang kedua adalah polis, maksudnya bandar atau kota. Jadi cosmopolitan maksudnya kota sejagat, kota universal. Dalam arti kata lain, kawasan yang kita diami, termasuklah Terengganu, termasuklah Malaysia, termasuklah Asia Tenggara, ini kawasan yang terletak di tengah-tengah laluan masyarakat beradab di dunia. Laluan antara timur dan barat. Dan laluan ini tak berubah dari dulu sampai sekarang, masih lagi menjadi antara laluan terpenting di dunia hari ini.
Selat Melaka antara selat paling sibuk di dunia. Laut Cina Selatan antara kawasan yang paling kaya dan juga kawasan yang paling sibuk dan paling mendapat perhatian banyak dunia, kuasa-kuasa besar dunia untuk hegemoni mereka dan sebagainya. Jadi sebab itu perkara pertama dalam perspektif ketamadunan bila bercakap soal bangsa Malaysia, bercakap soal pembinaan perpaduan dalam negara kita, saya nak maklumkan bahawa jati diri rakyat Malaysia itu bukan datang sejak tahun 57, bukan datang sejak tahun 63 dengan pembentukan Malaysia, tapi ia sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu dengan tradisi kosmopolitan. Abad ke-7 Masihi, kita ada tradisi yang kita namakan sebagai cosmopolitan Sanskrit, kerana budaya Sanskrit, khasnya budaya keilmuan, tradisi keilmuan itu cukup antara yang paling baik di dunia, itu antaranya di Asia Tenggara. Bagaimana catatan Ising yang berlayar dari China nak ke Nalanda, nak ke India untuk belajar Buddha waktu itu, dia pun singgah di Sumatera, singgah di Asia Tenggara dan belajar di sini juga. Cuma tinggal lagi perbezaan kosmopolitan ataupun kekurangan kosmopolitan Sanskrit adalah Sanskrit bukan bahasa yang menjadi bahasa pertuturan, dan walaupun dia bahasa ilmu tapi dia agak bersifat dipanggil bersifat eksklusif. Abad yang seterusnya, khasnya abad ke-14, abad ke-13, abad ke-14, abad ke-15, kita menyaksikan pembentukan satu lagi cosmopolitan di wilayah kita, iaitu cosmopolitan Melayu. Kerana bahasa Melayu jadi bahasa yang jadi pertuturan, bahasa perdagangan, bahasa politik, bahasa pemerintahan, malah dia juga bahasa ilmu dan ia juga bahasa pertuturan rakyat, seluruhnya jadi lingua franca. Ia lebih meluaskan lagi pengaruh dan juga tradisi yang baik yang kita peroleh seterusnya. Kerana itu, bercakap soal perpaduan, bagi saya jangan hanya dilihat pada sisi negara bangsa moden 1957, 1963. Cuba lihat lebih jauh lagi, kerana kita bukan datang ke Malaysia ni tahun 63 je, bukan datang tahun 57 saja. Kerana itu, kesimpulan pertama daripada aspek pertama pembentangan ini adalah kosmopolitan Asia Tenggara, kosmopolitan Malaysia, kosmopolitan Melayu yang telah muncul di kawasan kita, rantau kita ini, sebenarnya membentuk psikologi, membentuk cara hidup, membentuk psiki kita. Kita menerima orang lain. Kita boleh saling belajar kerana faktor geografi. Orang datang ke sini, orang berdagang, kita saling hidup bersama, kita saling belajar dengan satu yang lain dan kita saling menerima, dan itulah sifat kita. Itu pertama, kesimpulan pertama. Jadi sifat jati diri kita adalah jati diri kosmopolitan yang telah muncul sejak 2 alaf yang lalu dan sampai hari ini mesti terus berlanjut, dan saya yakin masih ada lagi dalam diri kita masing-masing psiki, sikap itu. Sebab sebagaimana yang saya sebut awal tadi, orang Malaysia ni tak kira mana-mana kaum, tak kira mana-mana etnik, kalau tengok apa-apa yang terkait dengan perpaduan, orang duduk bersama, pelbagai kaum duduk bersama, ada program bersama, kita mudah tersentuh. Itu imajinasi kita. Mana datang benda tu? Dia datang daripada genetik kita, dia datang daripada tradisi kita yang sebelumnya. Datang daripada nenek moyang kita sejak 2 alaf yang lalu. Perkara kedua, perspektif sejarah, saya tak boleh bincang lagi. Dr. Nur Syuhada dah bincangkan tadi, saya skip bab itu. Dan perspektif yang ketiga adalah sudut perspektif praktikal bila bercakap soal pembinaan bangsa Malaysia. Ada satu aspek yang penting untuk kita fikirkan. Secara sosiologi, yang dinamakan sebagai bangsa itu punya terminologi yang tersendiri. Tapi saudara, apabila kita bercakap soal bangsa, selalunya kalau kita penggunaan istilah bangsa di Malaysia, akan kita rujuk kepada penggunaan istilah yang merujuk kepada etnik, kepada apa lagi, kaum, Jadi bangsa Melayu maksudnya kaum Melayu, etnik Melayu, macam tu. Bangsa India, etnik India. Tapi macam mana pula dengan bangsa Malaysia? Macam mana nak kata etnik Malaysia? Macam tak kena kan? Sebab itu apabila kita berbahas, bercakap, berbincang soal bangsa Malaysia, ada setengah orang yang cepat sangat bertanya. Baguslah pertanyaan itu, kena ada contestation of ideas bila kita berbincang dan berbahas. Tapi ada yang buat kesimpulan. Kesimpulan itu bagi saya tak tepat. Bahawa Tuhan kurniakan kita dengan so-called bangsa secara genetik. Kita tak boleh ubah jadi bangsa Malaysia. Saya fikir itu satu pandangan yang silap dan salah.
Kerana bila bercakap soal bangsa Melayu sahaja, saudara tengok apa sub-etnik dalam bangsa Melayu. Kan? Dan sub-etnik ini kalau pergi ke tempat lain, barangkali tak dianggap Melayu pun. Saudara pergi ke Indonesia, saudara tidak akan menganggap orang Jawa itu sebagai Melayu. Tapi di Malaysia, Jawa tu Melayu. Kan? Jadi pastinya ada sebab, dan disebut oleh Dr. Syahada tadi, ada sebab, ada faktor yang akhirnya membentuk satu kelompok, satu komuniti dan diterima secara bersama, secara konsensus untuk menisbahkan diri mereka dengan istilah bangsa apa. Sama juga orang Cina. Saya pernah tinggal di Sarawak sebelum ini. Saya tak tahu tempat lain, tapi saya tengok kawan-kawan saya di Sarawak, duduk di kedai makan, tiba-tiba dua orang Cina bercakap satu dengan yang lain. Kan? Mereka ni orang Cina, memang muka Cina lah dan memang orang Cina yang saya kenal, orang Cina. Tapi mereka cakap dalam bahasa Melayu Sarawak. Jadi saya tanya, siapa ampun ni orang Cina cakap Melayu Sarawak? Jadi dia orang jawab, saya ni etnik lain, sub-etnik dia. Saya ni Hokkien, dia tu Fuchao. Seorang sekolah Mandarin, seorang sekolah English. Jadi tak boleh nak cakap bahasa lain. Hanya bahasa Melayu saja dia boleh cakap, bahasa Melayu Sarawak gitu. Kan? Jadi itu nak menunjukkan bahawa walaupun kaum Cina tapi dia ada sub-etnik yang pelbagai dan ada perbezaan yang pelbagai. Sama juga dengan kaum India di Malaysia yang kita kadang-kadang pukul rata semuanya India, tapi sebenarnya dalamnya ada sub-etnik dan mereka berbeza sungguh satu dengan yang lain. Ada Punjabi, ada Bengali, ada macam-macam sub-etnik yang lain, ada Ceylonese, Sri Lankan dan sebagainya. Jadi tak masuk lagi Chindian. So, saudara, itu antara sebab saya nak sebutkan bahawa secara praktikal, apakah bangsa Malaysia boleh diwujudkan? Ya, boleh. Dengan cara apa? Dengan 3 aspek. Pertama, dengan konsensus secara bersama tentang apakah perkara-perkara yang membentuk identiti kita. So, kalau kita kata kita sama-sama rakyat Malaysia, kita ada sikap-sikap tertentu, ada nilai dan pendirian tertentu, dan kita ulang-ulang sebut kita bangsa Malaysia, kan, dan kita cuba untuk mencipta imajinasi itu dan penetrate into the imagination of the population of Malaysia, dan kita boleh buat perkara itu. Akhirnya orang embrace, orang mendakap idea dan gagasan tersebut dan kita boleh jadi sebagaimana yang kita imajinasikan. Ya. Apa contoh? Ya, saya bagi contoh. Perkara ini pernah berlaku dalam Malaysia. Kita ada etnik yang tak pernah wujud sebelum, tapi kemudian diwujudkan secara politikal atau diwujudkan secara konsensus sosial, secara konsensus masyarakat. Antaranya, kalau saudara pergi ke Sarawak, ada etnik yang namanya etnik Melanau. Saudara pergi ke Mukah, Melanau Mukah bahasanya lain. Saudara pergi ke Oyak, bahasa Oyak, Melanau Oyak bahasanya lain. Saudara pergi ke Bintulu, Melanau Bintulu bahasanya lain. So pergi ke Matu Daro dan juga Pulau Bruit, bahasanya lain. Saya tahu sikit lah, master sikit pasal Sarawak ni, kerana tinggal di sana dan buat kajian tentang Borneo. Walaupun saya orang Perak sebenarnya. Terengganu dah lama tak datang. Jadi sekarang nak ceritakan di sini bahawa yang bahasanya lain itu, dan lain sungguh, bukan lain sikit-sikit. Melanau di Mukah bercakap dengan Melanau Oyak, diorang bercakap dah macam itik dengan ayam, saling tak faham. Kenapa dia saling tak faham tapi dinamakan Melanau? Kerana itu penamaan secara politik. Sebenarnya di sub-etnik yang sangat berbeza tapi dikelompokkan untuk tujuan politik, untuk tujuan mengangkat satu kaum itu supaya dia lebih besar bilangannya. Kalau kecil-kecil ni terlalu kecil. Sama juga dengan etnik Kadazan di Sabah. Mereka dusun. Mereka orang dusun. Tapi mereka secara politik juga dan konsensus sosial membentuk yang dinamakan Kadazan. Hari ini kita sebut Kadazan kan. Padahal etnik dusun tu, dia etnik dusun yang paling besar di Sabah. So saya nak sebutkan itu antara sebab mengapa bangsa Malaysia yang kita imajinasikan itu sebenarnya boleh dicipta. Dan aspek praktikal yang lain, wawasan bangsa Malaysia atau gagasan bangsa Malaysia ini mestilah bila tengok keadaan semasa, defisit kepercayaan itu berlaku dan defisit sosial juga berlaku, maka bagi kami sekarang ni kena mula dari bawah. Rakyat yang mesti disedarkan, rakyat kita jaga kita, rakyat yang menyedarkan rakyat. Dan aspek bantu-membantu sebagai nilai bersama tadi kan mesti diperkuatkan. Jadi perkara seterusnya adalah kesepakatan nilai-nilai bersama. Apa nilai-nilai bersama kita nak bentuk dalam konteks bangsa Malaysia? Dr. Siti Munirah tadi sebutkan bahawa projek Power tadi kan, projek bangsa Malaysia tadi,
Kita nak supaya dapat bersembang dengan lebih ramai orang, dapat pandangan semua kelompok untuk kita conceptualizekan bangsa Malaysia ni secara bersama. Kerana itu, apa nilai-nilai bersama yang kita nak? Bangsa Malaysia, bangsa bermaruah, bangsa Malaysia, bangsa yang saling bantu-membantu, bangsa Malaysia, bangsa yang tolak rasuah, bangsa Malaysia cinta alam sekitar, bangsa Malaysia peduli kepada climate emergencies. Perkara ini harus kita sama-sama fikirkan. Khasnya generasi muda, yang mana generasi muda ini cukup terkesan. Kita kena dengan COVID, kena dengan PKP. Orang yang lama, orang veteran tak kena pun. Kerana itu kita kena fikir lebih lagi kerana ia melibatkan masa depan kita dan masa depan anak cucu kita. Dan yang terakhir, bangsa Malaysia harus jadi suatu gagasan, satu program, satu projek, satu wawasan dan satu benda yang praktis untuk problem solving ataupun penyelesaian masalah tanpa mengira latar belakang agama dan kaum dan ras dan sebagainya. Dia mesti melangkaui kaum. Kita mesti pakai perspektif dan kacamata yang baharu demi kelangsungan hidup bersama dan juga demi perpaduan negara yang kita idamkan. Saya fikir itu dulu untuk pembintangan saya, harus agak cepat kerana dah agak lewat. Jadi terima kasih atas perhatian semua dan saya serah balik kepada Saudara Hafiz selaku pengurusi majlis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Fazril bin Saleh, merupakan Setiausaha Agung Angkatan Belia Islam Malaysia. Para hadirin, yang bermula pasti ada pengakhiran, yang bertumbuh kita pastikan perkembangan, yang ikhlas pasti ada ganjaran, yang bersungguh kita pasti mencapai sasaran. Begitulah iklim wacana kita sepanjang waktu persidangan ini, maka sidang memohon izin hadirin sekalian bagi mewakili pihak penganjur untuk membentangkan cadangan resolusi untuk kesepakatan bersama seluruh warga simposium. Resolusi Simposium Penjabaran Kerangka Literasi Bangsa Malaysia. Pertama, menginsafi bahawasanya pembinaan bangsa Malaysia mempunyai sejarahnya tersendiri yang perlu digali dan dicerna untuk diterjemah semula kepada warga dan khalayak seluruhnya. Yang kedua, menyedari bahawa pemahaman terhadap sejarah dan latar belakang identiti bangsa perlu diwujudkan dalam kalangan rakyat bagi mengembalikan nilai hidup bersama dalam budaya damai agar terus relevan sebagai bangsa yang ramah dan inklusif tanpa menggadaikan prinsip-prinsip sejagat, berteraskan semangat perlembagaan persekutuan. Yang ketiga, menyeru kepada reformasi intelektual dalam menyemarak kefahaman negara bangsa dengan menyedari tanggungjawab sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa yang berperanan untuk menyebarkan kebaikan dengan hikmah, bercitra kosmopolitan yang dijalin melalui pengutuhan aspek idealisme, aktivisme dan spiritualisme yang berorientasikan nilai dan etika. Seterusnya yang keempat, menyedari bahawa reformasi dalam bentuk siasah kepolitikan sebagai suatu keperluan mendesak, khususnya dalam mewujudkan ejen-ejen pendukung agenda kesatuan bangsa yang mampu mengelola dasar dan kegiatan signifikan demi meningkatkan kefahaman masyarakat tentang bangsa Malaysia, seterusnya merealisasikan gagasan ini secara terancang. Akhirnya, bertekad untuk mendukung agenda bangsa Malaysia sebagai gerakan penyelesaian secara inklusif terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi melalui proses pembubukan dan kesatuan nilai yang menampilkan citra bangsa yang bermaruah, mandiri, saling berdaya, bantu-membantu serta komitmen melestari kehidupan warga menerusi prinsip pembangunan Bampan. Sekian, mohon kesepakatan warga persidangan sekalian. Terima kasih. Salinan resolusi akan diemailkan kepada semua warga persidangan, manakala sijil penyertaan juga akan diemailkan kepada semua. Maklumat untuk penyediaan sijil e-simposium akan didapatkan daripada maklumat yang diberikan hadirin menerusi borang maklumat balas secara dalam talian. Sila lihat di chat box Zoom di belah kanan kita dan klik pautan borang maklum balas simposium secara dalam talian. Hanya klik atau typekan di search engine www.dapsg.com
bit.do/symposium BM. Kurang seminit diperlukan untuk melengkapkan maklum balas tersebut. Saudara-saudara setanah air sekalian, bagi memperteguh tekad dan cita kita kepada negara, kami mohon agar semua anggota persidangan dapat bersama-sama melafazkan ikrar rukun negara. Sebelum tu diharap para peserta, para persidangan semua dapat membuka kamera dan mengekalkan dalam mood senyap. Jadi diharap kerjasama ahli persidangan semua untuk membuka kamera untuk kita baca ikrar bersama. Oleh demikian, majlis menjemput yang berbahagia yang di-Pertua ABIM Angkatan Belia Islam Malaysia Negeri Terengganu untuk memimpin bacaan ikrar rukun negara. Ini majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih yang diucapkan kepada yang di-Pertua ABIM Negeri Terengganu di atas ikrar sebentar tadi. Mewakili keluarga besar penganjur dan jawatankuasa pelaksana ABIM Negeri, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua atas kesudian untuk hadir di sesi dalam talian dan mencipta sejarah bersama-sama kami pada hari ini. Bunga dedap atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Kami turut memohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan sepanjang mengendalikan majlis hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bangsa Malaysia. Sidang bersurat dan bangsa Malaysia terus hidup bersama dalam budaya damai.